Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب والصري وأتلف به لساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد. Sambung kita muka surat 38 perbahasan iradah. Muka surat 27 Jawi, atas sekali hendaklah faham baik-baik. Hendaklah faham baik-baik. Qala ma'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah difaham baik-baik. Kena faham betul-betul. Di dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh untuk berikhtiar mencari, bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya buat jahat, buat maksiat, dilarang tu sebaliknya, dilarang sebaliknya. Jadi malas bekerja, tak berusaha, tak ada ikhtiar, dilarang gitu. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini. Titah perintah ini itu apa? Titah perintah buat baik. Titah perintah untuk buat baik. Dan mengerjakan segala larangannya. Dan menyempurnakan segala titah perintah ini serta berhenti. Berhenti. Jangan buat dah. Berhenti apa? Berhenti dan mengerjakan. Salah atau berhenti dan mengerjakan tu? Yang Rumi itu salah. Yang Jawi betul. Yang Jawi berhenti dari mengerjakan segala larangan. Yang Jawi berhenti dari mengerjakan segala larangan. Yang Rumi berhenti dan mengerjakan. Dan tu salah. Bukan dan tu, dari tu. Kalau dan tu maknanya suruh buat segala larangan Allah. Bukan. Bukan gitu. Okey. Jadi berhenti dari yang Rumi kena betul. Kena betul kan? Maka hendaklah faham baik-baik dalam masalah ini. Masalah apa ni? Undur baliklah nak tahu masalah apa. Berkaitan dengan kita bahas sebelum ni, apa yang berlaku semuanya kehendak Allah, sama ada kita nampak nisbah kita ianya baik atau nisbah kita ianya tak baik bagi kita, semua adalah kehendak dan pilihan Allah. Allah yang tentukan, Allah yang nak ianya jadi begitu, Allah yang pilih supaya ianya terjadi, maka terjadilah. Tu. Tak ada satu perkara pun yang tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pilihan Allah. Walaupun perkara tu kita kata baik, walaupun perkara tu kita kata tak baik. Semuanya adalah Allah yang nak, kehendak Allah, pilihan Allah. Dan dia kata kat sini, sama ada tentang rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Semuanya Allah yang tentu, Allah yang pilih. Kita kena pegang i'tiqad macam tu. Cuma itu dari segi pegangan. Dan dikata tetapi nasib itu tidak dapat semata-mata kita pulangkan kepada tentuan takdir. Secara zahirnya
bagi kita orang biasa, orang awam, kita tak bolehlah kita nak semata-mata tunggu takdir saja. Kita kena usaha juga. Yang tu. Nak cerita pasal tu. Allah tentukan semua perkara. Apa yang terjadi semua Allah yang pilih. Baik ataupun buruk. Kita usaha ataupun kita tak usaha. Kita baik ataupun kita jahat. Semua Allah tentukan. Dan Allah tentukan tu, Allah pilih tu, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Yang itu. Yang tu yang lepas. Kena tengok rakaman lepas apa yang tak masuk lepas. Dengan pemahaman itu, maka hendaklah dipaham baik-baik. Kena faham sungguh-sungguh dalam masalah ini. Dalam masalah Allah yang tentukan segala-galanya. Baik atau buruk. Dalam masa yang sama, manusia itu telah disuruh untuk berikhtiar. Macam saya selalu sebut sebelum ni, dah sebut dah. Ya, pegangnya Allah yang tentukan, Allah yang nak apa saja berlaku, baik ataupun buruk. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita usaha ikhtiar. Nampak? Allah suruh kita berpegang bahawasanya, pegang dalam hati, semua Allah pilih, semua Allah yang tentukan, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Allah tentukan segala-galanya. Allah tentukan. Itu suruh kita pegang. Dalam masa yang sama, Allah yang sama juga suruh kita usaha ikhtiar. Suruh kita usaha ikhtiar. Dalam masa yang sama, lepas kita usaha ikhtiar, maka terhasillah yang kita usaha. Maka yang terhasil tu bukan sebab kita usaha. Sebab usaha tak bagi bekas. Kemudian terhasillah jika usaha yang kita buat tu selari dengan keinginan kita, keseronokan kita, kebaikan yang kita nak jadi, maka syukur. Jika apa yang kita, dan bila kita bersyukur, dalam masa yang sama kita kena pegang bahawasanya yang jadi tu bukan sebab kita usaha. Sebab usaha tak bagi bekas. Allah yang pilih. Tapi dalam masa yang sama Allah suruh usaha. Kemudian usaha-usaha jadilah, terhasillah apa yang diusaha tadi. Terhasil tadi tu selari dengan kita, nafsu kita. Kena dengan apa yang kita nak. Benda yang baik. Maka bersyukur. Dalam masa yang sama, kita kata, bukan sebab aku usaha yang dapat, tak. Allah yang bagi. Tapi kena usaha. Bila dapat, syukur. Kerana Allah yang bagi, bukan sebab usaha. Dia berpusing-pusing gitu. Okay. Lepas pada tu pula, jika hasilnya yang kita tak suka, yang kita panggil buruk, tak elok, maksiat dan sebagainya, hasilnya, maka kita kena yang kita tak sukalah, kita wajib redha bahawasanya usaha aku memang tak bagi bekas pun. Apa yang terjadi Allah yang, dari segi pegangannya Allah yang takdirkan. Tapi kita kena redha bila apa yang kita buat tu tak terhasil, tak macam yang kita nak. Kita pegang semua daripada Allah. Dalam masa yang sama Allah kata, memang aku yang pilih, tapi engkau tak tahu aku pilih apa. Engkau kena usaha. Maka kita pun usaha. Bila kita usaha tak terhasil macam mana yang kita nak, maka kita katalah memang pun aku usaha ni pun tak bagi bekas. Allah yang nak jadi gitu. Itu dari segi pegang. Tapi bila tidak seperti macam mana yang kita nak, maka kita kena salahkan diri sendiri. Aku yang salah, aku yang tak usaha dan sebagainya. Salahkan diri sendiri. Jadi memang kita ni hamba sungguh. Inilah hakikat kehambaan yang sebenar. Pusing kok mana pun salah kita, pusing kok mana pun lemah kita, pusing kok mana pun kita yang kena. Kita yang kena. Kita macam terperangkap. Kita macam terkepit. Pusing kat mana pun kita salah. Berbanding dengan Allah. Sebab tu kita ni namanya hamba. Jadi, Allah yang suruh. Allah yang suruh kita pegang. Aku dah tentukan sejak azali lagi apa yang jadi baik atau buruk. Sebab engkau tak tahu, aku perintahkan engkau untuk berusaha. Walaupun usaha engkau tak bagi bekas. Tapi kena usaha. Kita pun usaha. Dalam keadaan kita tahu Allah dah tentukan dah. Jadi ke tak jadi. Apa yang kita usaha. Tapi suruh juga. Bila jadi apa yang kita nak, kita kena serah ke Allah. Yang jadi ni bukan sebab aku usaha, sebab Allah bagi. Habis usaha tu sebab Allah suruh usaha. Dengan sebab Allah usaha, sebab kita usaha ke Allah bagi? Tak. Allah bagi, Allah dah tentukan sejak azali lagi. Habis tu Allah suruh kita usaha apa? Sajalah. Jadi gitu. Habislah kita tak ada apa-apa. Saja je. Macam tu lah. Kalau orang kata saja je. Usaha. Walaupun keputusannya dah ada. Habis usahalah. Sebab kita tak tahu dan Allah suruh kita usaha. Dalam masa yang sama Allah kata, aku telah tentukan apa yang terjadi nanti, baik ataupun buruk.
Habis tu kita macam mana? Usaha je lah. Habislah kita macam tak ada apa-apa. Memang kita tak ada apa-apa. Kemudian jadi lepas kita buat usaha-usaha, jadilah apa yang kita usahakan. Jadi macam mana? Jadi yang baik. Maka kita syukur dan kita kata, bukan sebab usaha aku, Allah memang telah tentukan sejak azali lagi. Habis tu usaha buat apa kalau macam tu? Allah suruh usaha. Habis tu dah tentu. Bila dah jadi, bukan sebab usaha. Habis tu baik tak payah usaha. Tak boleh kena usaha juga. Habis tu kalau dah jadi, bila dah jadi apa yang usaha tu yang kita nak jadi, kita tak boleh nisbahkan kita jadi tu kerana kita usaha. Tak boleh, Allah yang bagi. Habis tu buat apa kita usaha? Sebab Allah yang suruh. Pusing. Tak habis-habis kena kat kita. Sebab tu kita ni hamba. Kita tak ada apa-apa. Lepas pada tu, itu kalau jadi yang kena dengan kita. Seronok dengan kita. Kalau tak kena dengan kita, yang benda yang kita tak suka, yang kita tak nak jadi, maka kita tak boleh salahkan Allah. Tapi dalam pegangan, semua Allah telah tentukan sejak azali lagi. Surah Ibrahim ayat 7. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi, habis tu macam mana? Kalau lepas kita usaha, dalam ketika kita usaha tu, kita tahu usaha tak bagi bekas. Kita tahu Allah telah tentukan sejak azali lagi. Tapi usaha sebab Allah suruh usaha. Tiba-tiba tak jadi macam mana yang kita nak, jadi tak elok lah. Maka nak salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Bukan salah Allah. Aku yang lemah. Dalam masa yang sama, pegang Allah telah tentukan. Allah yang tentukan. Usaha kena usaha juga. Bila tak jadi, salahkan diri sendiri. Kita tak ada apa-apa. Akhir sekali pusing-pusing kena kita. Pusing-pusing kena kat kita. Barulah kita tahu kita ni tak ada apa-apa. Barulah kita tahu kita ni tak ada apa-apa rupanya. Kita tak ada apa-apa rupanya. Ya, baru tahu ke? Baru sedar ke tak ada apa-apa kita ni? Kona kat mana pun salah kita. Kona kat mana pun kita yang lemah. Kona kat mana pun bukan sebab kita. Bukan sebab hebat kita. Bukan sebab kona kat mana pun kita yang salah. Itulah hakikat kehambaan sebenar. Itu kena faham baik-baik. Dan pula tu, wajib, dia kata kat sini, wajib berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha dalam masalah-masalah dunia lah. Buat baik, beramal soleh dalam masalah-masalah akhirat. Dan kita juga kena buatlah. Buat. Bila kita dah buat, kita tengok. Kita berikhtiar mencari kerja, bekerja. Kita kena bekerja sebab nak hidup, nak makan, kena kerja lah kan. Okay. Kita kerja. Ketika kita bekerja, usaha kita untuk bekerja, kita cari kerja. Tak dapat kerja lagi, cari kerja. Cari. Kenapa kena cari kerja? Sebab Allah suruh usaha cari kerja. Usahalah kan? Usaha cari kerja. Dalam masa yang sama, kita tahu, kita pegang bahawasanya Allah dah tentukan kita sama ada dapat kerja ataupun tak dapat kerja. Dapat kerja, gaji besar ke gaji kecil, Allah dah tentukan sejak azali lagi. Allah yang pilih. Dah pilih dah pun. Tanjizi qadim. Dah pilih dah pun. Kemudian, kita pun cari kerja. Penat berhari-hari, dapat kerja. Bila kita dapat kerja, kita kembalikan kepada Allah, Alhamdulillah. Dengan maksud, yang dapat kerja ni Allah bagi. Bukan sebab aku usaha. Tidak. Allah yang bagi. Dan usaha aku tak ada kena-mengena pun dengan kerja yang aku dapat. Rezeki yang aku dapat tak ada kena-mengena pun dengan usaha yang aku buat. Tak ada kena-mengena. Allah dah tentukan. Allah dah bagi. Allah yang bagi. Bukan sebab usaha. Bukan. Usaha tak bagi bekas. Habis pada tu, buat apa usaha? Allah yang suruh usaha. Maka usahalah. Bila usaha dapat, yang mana macam mana kita nak, kita kena kata Allah yang bagi, bukan kita usaha. Habis kita usaha tapi usaha kita tak bagi bekas. Usaha kita tak ada nilai pun sebenarnya. Tapi suruh usaha juga. Habis lepas dah dapat, siapa bagi? Allah yang bagi. Macam tu baik tak usaha? Tak boleh, Allah suruh usaha. Nampak? Kona kan salah kita. Kona salah kita. Bukan salah lah, kena kat kita. Itulah hamba. Saya nak cerita hakikat kehambaan. Disuruh untuk beramal soleh, sembahyang lah. Sembahyang. Kita disuruh untuk sembahyang. Usahalah. Paksa usaha untuk sembahyang. Bila kita sembahyang, ketika kita berusaha untuk sembahyang, belajar sembahyang dan sembahyang dengan cara yang betul. Bila kita sembahyang, ketika kita berusaha untuk sembahyang tu, kita kena pegang Allah yang takdirkan kita sembahyang. Sejak azali lagi. Allah yang pilih untuk kita sembahyang, bukan kita. Tapi Allah suruh kita usaha untuk sembahyang, maka kita berusahalah penat-penat untuk sembahyang. Bila kita dapat sembahyang, bila kita sembahyang, kita kena pegang bahawasanya Allah yang bagi kita sembahyang, bukan sebab usaha kita sembahyang.
Kalau macam tu baik tak payah usaha, biar je nanti dia sembahyanglah sendiri. Tak boleh, wajib usaha. Usaha tu maksud belajar, wajib belajar cara, lepas tu apa, kalau ada kerja, ruangkan sedikit masa untuk sembahyang dan sebagainya. Bila dapat sembahyang secara berjemaah contohnya, dapat sembahyang, Allah yang bagi. Bukan kita. Allah yang pilih untuk kita, bukan sebab kita usaha. Tapi aku telah mengambil sedikit masa busy aku untuk bekerja ni untuk sembahyang. Aku yang usaha, aku yang penat lelah untuk bahagikan sedikit masa, ruangkan sedikit masa untuk sembahyang. Susah payah aku buat. Bukan usaha tak bagi bekas, Allah yang bagi sembahyang. Kalau Allah tak bagi, tak boleh sembahyang. Habis macam tu, tak payahlah nak sibuk ruangkan masa, tak boleh, wajib usaha. Bila dah sembahyang, berjaya sembahyang. Bila berjaya sembahyang, serahkan Allah, Allah yang takdirkan. Habis usaha tak bagi bekas, bukan sebab aku usaha. Tiba-tiba kita buat tak jadi sembahyang, tak sembahyang. Maka salah diri sendiri. Aku yang salah kerana aku tak sembahyang. Dalam masa yang sama, pegang takdir Allah. Dan itu dari segi pegang. Dari segi pegang, dari segi cakap, dari segi kesedaran, kena kata aku yang salah. Aku yang salah sebab aku yang malas tak sembahyang. Kona kena kita. Kona kena kita. Itulah hakikat kehambaan yang sebenar. Selagi tak boleh kona kena kat asyik kena kat Allah je. Allah yang takdirkan. Allah lah. Menandakan sebenarnya kita masih lagi tak mengaku hamba. Kita masih lagi tak mengaku kita ni hamba. Walaupun kita kata kat mulut aku hamba, tapi sebenarnya kita tak mengaku lagi. Sebab kita masih lagi menganggap kita ni macam Tuhan. Sebab kita duduk salah. Dia last sekali salah kita. Last sekali salah kita. Benda baik jadi Allah, bukan sebab aku. Benda buruk jadi aku, bukan sebab Allah. Pusing-pusing salah kita. Hakikat kehambaan. Itu dia kata hendaklah dipaham baik-baik. Buat benda jahat, aku yang salah. Aku yang mengikut nafsu. Kerana tu aku buat salah. Aku yang salah. Pegang macam mana? Allah tentukan apa sahaja. Baik buruk semua Allah tentukan. Bila terjadi buruk tu, aku yang salah, bukan Allah. Maksudnya kita tak dapat kredit apa pun. Macam orang politik kan. Orang politik kan dia suka dapat kredit kan. Dia buat gini, banjir pergi. Bukannya tolong sangat pun. Takat gambar, ceng belah nak dapat kredit tu. Dapat kredit tu. Maka bila tu dapat kredit. Kita selalu duk cari kredit tu. Malah kita nak kredit tu supaya kena kredit tu, faham tak? Supaya orang siapa-siapa kata sebab kita lah. Walaupun kadang-kadang cuma lakonan semata-mata. Kita. Tapi dengan Allah, kredit langsung tak dapat kat kita. Semua dapat kredit, semua untuk Allah. Salah kat kita. Kalau perangai kita suka ambil kredit tu, suka ambil kredit. Apa-apa yang kita buat ataupun apa-apa yang orang buat, kita nak menyebut sekali supaya dapat kredit. Tok guru datang. Tok guru besar datang. Dia pun pergi. Lepas tu last sekali takat gambar. Dia ada sekali. Apa dia nak kredit supaya bersama dengan orang-orang tu. Sebab dia nak kredit tu. Bukan kata jangan takat gambar. Dia niat tu nak apa? Nak kredit tu. Oh, dia ni dengan ramai-ramai tok-tok guru semua dia suka, dia rapat, dia baik sebab kau tengoklah dapat kredit tu. Ada orang takat gambar juga, itu sebagai kenangan. Bukan nak kredit. Cerita-cerita nak kredit tu. Kita suka nak kredit. Sedangkan dengan Allah, dengan makhluk kita nak kredit tak ada masalah, tak salah pun. Nak kredit tak ada masalah pun. Jangan belagak dah lah. Ambillah kredit tu. Okay? Tapi dengan Allah, saya tak kata salah. Ambil kredit tu tak salah. Yang salahnya menipu. Dia tak tolong apa, dia pergi takat gambar. Dia tak pandai pun, tak mengaji pun. Tapi bila guru-guru datang dia takat gambar, dia pun letak kat Facebook contohnya, dengan tujuan dia nak bagi tahu kat orang, aku mengaji tinggi lah. Aku geng-geng tok guru lah, aku kawan. Berendah-rendah tak main lah. Sedangkan dia tak mengaji pun. Maka yang salahnya bukan takat gambar tu. Yang salahnya dia pandai pusing ambil kredit tu. Bukan itu salah. Habis orang yang belajar apa, akhir sekali nak takat gambar juga, tak ada masalah. Dia bukan nak ambil kredit tu. Dia cuma nak kenang-kenangan dan sebagainya. Sharing is caring dan sebagainya. Ini tujuan, nak kredit. Bila kita nak kredit benda-benda macam tu, tak salah, tak berdosa pun. Jangan menipu aja. Bila kita nak kredit tu dengan makhluk, dengan Allah tak boleh. Tu je nak cerita. Dengan Allah tak boleh nak kredit. Semua serah kat Allah kredit. Kalau tak jadi, serah kat kita. Maksud, kalau tak jadi perkara tu, jadi tak elok perkara tu, kita yang salah. Kita kena kata kita yang salah. Kita tak boleh.
Kita tak boleh nak ambil kredit dengan Allah. Itu aja, point dekat situ aja. Kadang-kadang kehidupan kita seharian yang kita lalui ini kita boleh masukkan sekali, kita boleh faham tentang ketuhanan. Sebab tu saya selalu masukkan tentang kehidupan kita seharian dengan ketuhanan. Saya selalu masuk kalau perasan. Supaya kita faham, oh begini. Masukkan. Cuma tak salah, bukan kata salah. Dengan Allah tak boleh kredit, tak boleh. Rumi 3:8, Jawi 2:7. Okey. Jadi maka hendaklah difaham baik-baik macam tadi. Faham baik-baik macam tadi. Di dalam masalah ini, masalah yang semua yang berlaku kehendak Allah segala-galanya tak terlepas walaupun sedikit. Walaupun sebesar zarah tak terlepas daripada Allah. Semua Allah yang pilih. Itu faham baik-baik. Manusia ini telah disuruh untuk berikhtiar. Cari bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh. Dan dilarang untuk buat jahat. Mestilah taat pada Allah dan Rasul. Jangan buat jahat, jangan kerjakan larangan. Dalam masa yang sama pegang semua daripada Allah. Faham baik-baik. Okey. Syariat zahir ni, inilah kerja kita. Kerja kita adalah syariat zahir. Apa yang zahir yang berlaku, itulah kerja kita. Kita disuruh untuk mencari sebab musabab. Nak kena faham baik-baik. Saya nak mensyarah, hendaklah faham baik-baik. Faham baik-baik tu apa? Kita disuruh untuk usaha mencari sebab musabab. Kita disuruh begitu. Orang awam. Kalau kita dahaga, kita disuruh untuk cari air, minum. Kalaulah nak hilangkan lapar, usaha cari makanan. Tapi kita kena pegang usaha kita tak bagi bekas. Tak ada kesan usaha. Usaha kita tak bagi bekas. Makan tidak, bukan sebab makanan itu yang mengenyangkan. Tidak. Kena pegang gitu. Tapi dalam masa sama kita disuruh untuk usaha. Dalam masa sama kena pegang usaha tak bagi bekas. Usaha yang kita usaha tu tak memberi bekas apa-apa pun. Tapi disuruh usaha. Cuma sedikit orang yang mempunyai martabat tinggi di sisi Allah, orang yang ada darjah. Saya baru tahu bila jumpa Ustaz Khairul, Masjid Negeri baru ni. Dia datang berserah. Rupanya tiap-tiap tahun dia datang berserah. Lepas ni boleh jumpa, walaupun tak jumpa kat Masjid Negeri, kita jumpa kat sini. Tiap-tiap tahun rupanya. Rumah ada keluarga, isteri dekat sini. Tak jauh pula tu, 5 minit je sampai. Oh, cantik lah tu. Dia dapat pingat baru ni. Saya nak cerita sikit lah. Selangor punya. Dia bukan dapat datuk pun. Kan? Dia biasanya orang tak dapat, tapi dia special lah. Mungkin dia menguruskan Masjid Negeri terlalu lama. Taklah lama sangat pun, 13 tahun. Orang biasa lebih 20 tahun. Dia dapat pingat tu. Dia dapat pingat. Dia sebenarnya bukan pingat. Dia dapat darjah. Rupa-rupanya ada beza di antara pingat dengan darjah. Ni kita apa? Pingat yang tuanku bagi ni. Kan ada Datuk Seri lah, Datuk lah, itulah ini kan. Datuk Paduka lah. Datin Paduka. Baru saya tahu. Datin Paduka ni, kalau kat Selangor, dia perempuan. Dia dapat datuk, tapi tak bagi datuk kat orang perempuan. Dia bagi Datin Paduka. Oh gitu. Banyak saya belajar dengan dia malam tu. Kalau lelaki dia dapat datuk, isteri dia automatik dapat datin. Automatik. Tapi kalau perempuan tu dapat datuk, dia takkan dapat datuk. Dia akan dapat Datin Paduka. Gitu. Banyak lagi lah kami bincangkan. Macam-macam lah. Cuma nak bagi tahu cerita pasal darjah ni, teringat. Kita nak cerita pasal darjah ni di sisi Allah. Teringat dia. Orang yang dapat pingat, dia ada, saya tak ingatlah singkatan dia PN apalah. Adalah singkatan tu kan. Ada singkatan dia, itu dia panggil dapat pingat. Ada orang dia yang tinggi sikit, dia dapat darjah. Darjah dengan pingat beza. Darjah ni ada 4.
Lepas darjah yang keempat, masuk darjah 5, baru dapat datuk. Adalah darjah AIS lah, apalah, SMS lah. Saya tak sempat nak hafal lah. Anugerah AIS, apa benda. SMS ada maksud dia. Dia sampai 4 kali dapat darjah. Last kali baru dapat darjah yang datuk. Tapi kalau yang rendah-rendah sikit, dia tak panggil darjah, dia panggil pingat. Oh gitu. Kita cerita je lah, nak dapat tu jauh lagi lah. Okey. Dalam keadaan manusia ada darjah di sisi raja. Ada darjah. Kerana apa? Kerana berbakti dan sebagainya lah. Cuma tak tahulah, ada pula orang apa? Orang berlakon cerita Hindustan, banyak cerita Hindustan lah kali dapat datuk. Saya pening juga yang tu. Saya tak kerti lah, no comment lah yang tu. Apa bakti dia dengan negara pun tak tahulah, boleh dapat. Yang nampak duk joget Hindustan tu je. Saya nak cerita ni yang tujuan asal. Bila dia ada bakti, Ika jangan duduk senyum-senyum kah? Saya tak tahu kenapa dia dapat. Sedangkan orang rakyat sendiri nak dapat satu darjah tu sangat payah. Sehingga dapat 4 kali darjah baru boleh dapat darjah yang kelima. Saya tak ingat nama-nama dia. Baru jadi dapat datuk. Kalau tidak, sekadar dapat pingat ajalah. Pingat ni rendah lah. Darjah ni. Ustaz Khairul tu dapat darjah. Dia dengan muda tu. Tak sampai 40 lagi dah dapat darjah. Biasa darjah dapat 40 ke atas. Darjah, pingat darjah. Tapi AIS dia panggil. Jadi setiap kali dia nama dia tertulis kecok ke apa, dia kena tulis AIS. Kalau tidak, dikira derhaka pada Sultan. Ambil. Tapi tak boleh pakai datuk dekat belakang dia. Dia kata derhaka. Sebab dia menerima darjah kebesaran. Bukan pingat, darjah lagi besar. Pingat kecil, darjah kebesaran. Daripada tuanku sendiri. Bila dia terima darjah kebesaran kerana bakti dia tadi tu. Bakti, maka dia dapat darjah. Darjah pula berperingkat-peringkat sehingga 1 darjah sampai ke dapat datuk. Sehingga boleh dapat ke datuk seri lagi tinggi maksimum darjah. Maknanya dia banyak bakti, banyak bakti. Begitu juga orang yang ada darjah di sisi Allah. Orang yang ada, sebab tu saya selalu sebut, saya suka masukkan kehidupan kita seharian dalam kita memahami tentang ketuhanan. Malah dalam kita memahami tentang hukum zahir, hukum syarak pun, kita boleh masukkan kehidupan kita. Lebih-lebih lagi tentang ketuhanan. Kita boleh masukkan apa yang kita hidup. Cuma kita pandai kias dengan tak pandai kias. Apabila dia ada darjah, maka martabat dia tinggi. Kenapa dia dapat darjah? Kerana dia banyak berbakti pada Sultan. Begitulah orang yang istilah yang dipanggil berbakti kepada Allah. Sama juga itu pinjaman. Mana ada bakti pada Allah? Allah tidak memerlukan bakti. Cuma istilah guna. Berbakti pada Allah. Ikut perintah dan tak buat larangan dengan sungguh-sungguh hingga dia akan mencapai satu martabat yang tinggi. Tak sama dengan orang awam biasa. Macam biasa kita yang tak ada nama, tak ada tambahan dekat nama kita tu. Kerana kita tak ada bakti apa pun. Orang yang ada bakti, maka martabat dia tinggi sikit, dia ada darjah. Bila dia ada darjah, dia tak sama dah dengan orang awam. Tak sama dah. Sebab dia ada hubungan yang dekat dengan Sultan. Maka dalam masalah ketuhanan, hubungan dia sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Maka dia tak sama dah. Dia tak sama dah dengan orang awam. Jadi orang awam, ni cerita ni, kitab ni orang awam. Maka dia kata faham baik-baik, hendaklah berikhtiar dalam masalah keduniaan. Dalam masalah keduniaan, usaha ikhtiar. Tapi bagi orang yang ada darjah, usaha dia tak wajib baginya untuk berusaha. Kita berusaha untuk dapat sesuatu. Itu makam kita. Makam orang yang ada darjah,
di sisi Allah, dia tak wajib usaha. Dia kalau kata tak perlu tu tak kena, dia tak wajib. Dia tak wajib usaha. Kenapa? Kerana kebergantungan dia pada Allah sangat tinggi. Darjah dia sangat tinggi. Bila kebergantungannya pada Allah sangat tinggi, maka usaha tu tak perlu dah bagi dia. Bagi dia. Bagi kita perlu. Kita bila haus teringat air. Air sirap, kalau ada selasih sikit, ya Allah. Hai. Time-time hujan ni kena perut rasa lain macam sikit lapar ni. Ni kalau kena time-time hujan, kalau pantai timur lah, pantai barat saya tak tahulah, rasanya hujan juga kot. Ni kalau hujan-hujan macam ni, Allah sedap kena kopi o, lapar-laparnya ni kan. Kena kopi o, ubi rebus, kena pula dengan kelapa parut, buah garam sikit, buah gula sikit, kena pula. Oh, lempeng kan kita. Lempeng pula. Lempeng jangan lempeng biasa. Lempeng yang ada isi kat dalam tu. Oh, kita ingat bila lapar. Kita teringat. Kerana itulah martabat kita. Istilah dia panggil martabat usaha dan ikhtiar. Maka hendaklah difahami baik-baik. Sebab apa kita maqam usaha ikhtiar? Kerana kita memang perangai macam tu. Lapar, cari makan. Lapar, teringat makan. Haus, teringat air. Habis orang yang martabat tu tak ingat makan? Tak. Ketika dia lapar, dia ingat Allah. Ketika dia haus, dia ingat Allah. Kebergantungan dia pada Allah sangat tinggi. Sebab dia gini. Bila adatnya, bila lapar, kita teringat makanan. Bila haus, kita teringat air. Kita ambil air, usahalah tu. Minum, maka Allah bagi hilang haus. Allah bagi hilang haus, bukan air tu yang bagi hilang haus. Allah yang bagi. Kenapa kita ambil air? Sebab Allah suruh mengikut martabat kita, Allah suruh ambil air lah minum. Okey. Maknanya yang bagi hilang haus adalah Allah, bukan air. Kenapa Allah suruh usaha air tu ambil air untuk minum? Sebab itulah martabat kita. Orang yang ada darjah tak macam kita. Bila dia haus, dia ingat Allah. Maka boleh jadi dia tak minum pun hilang haus. Orang darjah bawah-bawah, bila dahaga memang akan, bila lapar memang akan teringat makanan. Maka usahalah cari makanan. Ketika dah dapat makanan dan makan, jangan iktiqad makanan tu yang memberi kenyang. Habis kalau makanan tak beri kenyang, buat apa usaha? Dah martabat kau macam tu, martabat kau murtabak. Dok kerja cari murtabak aja. Maka kerana itulah kita cari makan. Bila kita makan, kita kena sedar. Martabat aku ni rendahnya. Fikir kat makanan, nak kena makan ni. Bila kenyang, jangan kata makanan tu yang mengenyangkan. Kena faham, molek-molek. Bila sakit, kita fikir ubat terus. Sakit ubat, sakit ubat, sakit ubat. Tu yang kita fikir. Para orang yang ada darjah, sakit ingat Allah sebab Allah yang menyembuhkan. Kalau kita kata makan ubat lah, bakar ubat baru Allah bagi sembuh. Uyo, ayat tu taklah salah sepenuhnya. Seolah-olah macam ubat tu berkuasa nak suruh Allah sembuhkan. Bukan. Dia cover lain. Bukan macam tu. Bila kita makan ubat, Allah bagilah sembuh. Iyalah, maknanya dengan kita makan ubat, Allah bagi sembuh. Mana Allah ikut ubat punya ubat. Allah ikut ubat. Hilanglah sifat kesempurnaan iradah Allah. Allah kena ikut ubat pula. Habis tu, sebab kita usaha makan ubat, maka Allah bagi sembuh. Kenapa kita kena makan ubat? Dah martabat kita macam tu. Ada je orang yang, saya pernah jumpa seorang, baru ni dekat Kuantan ada seorang. Dia sakit, time COVID hari tu, dia kena COVID semua. Dia tak ingat vaksin, dia tak ingat ubat, tak ingat hospital. Malah dia tak bagi pun. Tapi adalah kontroversi sikit lah. So, dia buat kuliah macam, dia buka pondok macam biasa, kemudian datang pejabat agama untuk rush. Suruh dia stop. Dia sembahyang rapat semua. Dia suruh stop. Akhir-akhir dia stop juga. Cuma dia tu sendiri kena. Dia tak pergi hospital pun. Lepas 3-4 hari, sihat lah. Langsung.
Kalau kita kata, yelah, kita kena usaha. Tu nampak. Kita letak martabat kita dekat dia. Mana boleh? Dia martabat dia, kita martabat kita. Mana boleh? Sakit, aduh, sakit. Mana boleh sembuh? Kalau tak pergi obat, tak pergi doktor, mana boleh sembuh? Doktor baru ada 100-200 tahun je. Yang 800 tahun lepas ada doktor. Kalau sakit, ada pergi doktor. Habis siapa yang, macam mana orang boleh sembuh? Tok nenek kita dulu yang 800 tahun lepas. Kita tak payah ambil 200-300. 200-300 tahun mungkin doktor dah ada. 800 tahun lepas, Nabi dah wafat lama dah waktu tu. Nabi dah wafat 600-700 tahun dah. Iaitu 800 tahun yang lepas. Ada doktor. Kalau sakit, pergi doktor tak? Kenapa tak mati-mati yang sakit tu? Malah kita adanya sebab diorang tu lah. Tok nenek kita. Tak pergi doktor pun, elok je hidup. Kenapa? Kita cuma fikir, baru 100 tahun kita punya fikiran. Pendek fikir kita. Habis kalau tak pergi doktor, macam mana nak sembuh? Orang dulu 800 tahun lepas, sembuh elok-elok. Penyakit apa tak tahulah. Mesti ada penyakit. Takkan baru 100-200 tahun je ada penyakit. Zaman dulu lagi ada penyakit. Malah zaman Nabi, zaman Nabi sebelum tu, macam-macam penyakit dah ada lagi. Bukan penyakit baru ada ni, tak. Macam-macam penyakit ada. Elok je dah orang sembuh. Tak ada pun pergi doktor. Habis kita kena pergi doktor. Sebab makam kita macam tu. Sakit, ingat doktor. Sakit gigi, ingat doktor gigi, dentist. Demam, ingat Panadol. Bila martabat kita gitu, maka Allah kata, jika engkau punya martabat gitu, maka carilah usaha ikhtiar, cari ubat, makan. Kemudian Allah sembuhkan. Allah sembuhkan, tak ada kena-mengena dengan Panadol. Tak ada kena-mengena langsung. Tapi jangan kita menolak orang yang ada darjah. Bahawasanya Allah yang menyembuhkan. Takkanlah Allah nak menyembuhkan kalau tak usaha. Nampak, dia ikat. Tak ada, tak terikat pun dengan usaha ikhtiar. Itu yang kata kena faham molek-molek. Dari segi martabat. Habis kita nak cerita sekarang, makam kita lah. Makam kita iaitu makam usaha ikhtiar. Tak makan ubat, macam mana nak sembuh? Kita kena kata gitu. Sebab makam kita macam tu. Kenapa pula makam kita macam tu? Sebab kita bila lapar, ingat makan. Bila sakit, ingat obat. Bila haus, ingat air. Bila nak membasahkan badan, ingat air suruh basah. Bila nak memanaskan, ingat api. Untuk panaskan. Sedangkan yang memanaskan, yang memberikan semua Allah. Bukan tu. Itu tak memberi bekas langsung. Jadi oleh kerana kita hidup ni dalam martabat maqam usaha dan ikhtiar, kita cakaplah cara usaha ikhtiar. Tetapi jangan menidakkan orang yang tak ada usaha ikhtiar. Itu martabat dia. Dalam kitab kita tak ada sebutlah. Dan kitab kita kan fardhu ain, maka dia cerita ni cuma nak bagi kita matang sikit. Jadi jangan kita campur aduk pula. Kadang-kadang kita berlakon aja, semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Berlakon. Lakonan tak jadi. Allah yang bagi. Allah yang duduk cakap. Tapi bila dia lapar, dia ingat makan juga. Bukan kata kalau lapar jangan makan. Bila lapar, ingat apa? Pernah tak bila lapar, ingat Allah? Tu je soalan dia. Last kali makan juga. Kerana makan tu Allah yang suruh. Tapi ketika lapar, ingat apa? Bila kenyang, ingat apa? Sebab tu ini bukan perbahasan pegangan. Ini perbahasan rasa. Ingat apa? Pegang lain. Pegang fardhu ain dah settle dah. Bab ni senang je. Cuma saya nak luaskan kepada perbahasan supaya jangan kita sempit sangat dengan duduk dalam dunia usaha ikhtiar kita. Ramai orang dia duduk dalam suasana keluar daripada usaha dan ikhtiar. Keluar. Ada orang ketika COVID tu papa ke dana. Ada orang ketika COVID tu yang dia tak boleh kumpul duit selama dia hidup 40 tahun, ketika COVID tu dia boleh kumpul 100,000. Tanpa usaha. Cerita ni tak ada usaha ni. Sebab COVID kan tak boleh keluar. Ada. Saya jumpa. Dia tak boleh kumpul 100,000 daripada dulu. Kerja macam-macam tak boleh kumpul duit 100,000. Cukup makan je. Ketika COVID, tak usaha ikhtiar. Habis je bulan 9 je, habis COVID tu. Maksudnya dah tak COVID dah. Dah boleh kerja semua, dia ada simpanan 100,000. Tak kerja. Tak kerja. Kalau kerja memanglah biasa dah buat. Sebab apa? Allah nak tunjuk kat dia. Kan usaha ikhtiar tidak memberi bekas.
Tak bagi bekas. Jadi, maknanya hukum usaha dan ikhtiar adalah harus. Usaha nak kita nak cari rezeki, hukumnya harus. Tak wajib. Hukumnya harus. Itu dia panggil mahkam syariat. Kalau nak kerja silakan, tak nak kerja pun silakan. Cuma jangan lupa ujung tu ada. Jadi apa-apa yang ketiga, iaitu kalau dapat apa yang kita nak, selari dengan apa yang kita nak, syukur. Tak dapat apa yang kita nak, redha. Nampak tu kesan dia. Apa dia? Usaha ataupun tak usaha, tak wajib. Tu hukum. Tak wajib usaha. Tak wajib. Okay. Kerana Allah yang tentukan. Usaha ke tak usaha, Allah dah tentukan sejak azali. Okay, satu. Kat situ. Bila tiba-tiba dia usaha. Dan dapat apa yang diusahakan. Kita kena pegang, bukan sebab usaha aku, memang Allah nak bagi. Tak ada kena-mengena, usaha tak bagi bekas. Okay. Usaha. Tak dapat apa yang dia nak. Maka redha. Redha. Okay. Itu kalau dia usaha. Kalau dia tak usaha, apa yang dia nak tapi dia tak usaha. Jika dapat, tak usaha pun dapat, syukur. Macam tadi juga, syukur. Kerana memang Allah nak bagi, Allah bagi walaupun tanpa usaha. Okay. Tak usaha, tak dapat, redha. Yang ni susah. Yang ni susah. Kata, kalau macam tu tak payah usaha lah. Kau cakap senang. Cukup kan sipir tu. Cukup kan sipir. Nak usaha, tak nak usaha, dia ada 2 sipir, 2, 4 sipir. Sempurnakan sipir tu. Kalau tidak, jangan cakap. Nak usaha. Usaha tu wajib ke? Tak wajib. Harus je. Nak usaha boleh, tak nak usaha boleh. Habis, nak beli mesin basuh baru, takkan tak kena usaha? Takkan tak kena usaha? Nak beli mesin basuh ni? Tak wajib. Allah nak bagi, Allah boleh bagi mesin basuh. Mesin basuh dah rosak. Nak beli yang lubang, nak beli bukan mesin basuh, sekali dengan dryer, sekali dengan pengering, sebab musim hujan, pakaian tak kering-kering. Nak? Boleh? Nak Nak. Nak usaha tak? Nak usaha? Okey, usaha. Usaha. Dapat? Okey, dapat. Syukur. Syukur dan berpegang Allah yang bagi, bukan sebab usaha. Settle. Usaha. Nak mesin basuh sekali dengan pengering. Musim hujan. Nak jemur tak boleh. Usaha-usaha tak dapat. Redha. Bahawasanya Allah yang telah tentukan. Redha. Pegang Allah yang tentu, Allah yang tak bagi kan. Cakap, redha, cakap aku yang salah, aku tak cukup usaha. Okay. Itu yang dari segi nak buat, dari segi tak buat pula. Sebab boleh buat ataupun tak buat boleh. Allah boleh bagi. Tak nak usaha, tak usaha. Tapi nak mesin basuh, harga mahal pula tu 8,000. Tak nak usaha. Okey. Nak aja. Tapi usaha tak nak. Dapat, jika dapat. Syukur. Yang dapat tu Allah yang bagi. Itu real lah, nampak Allah yang bagi tanpa usaha. Boleh jadi. Yang ni yang susah. Yang ni susah orang nak buat. Tak nak usaha sebab usaha tu tak wajib. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Tak usaha, nak mesin basuh. Tak dapat. Redha, kata aku salah. Itu ada tak? Itu masa tu dia salahkan Allah. Mesti bila tak dapat. Tak boleh. Redha, kata aku yang salah sebab tu tak dapat. Jadi, kita dapat faham, usaha dan ikhtiar kita memang tak bagi bekas. Kalau kita usaha pun bila dapat, kata Allah yang bagi tanpa Allah yang bagi bukan sebab usaha kita. Kalau tak usaha, dapat, kata Allah bagi, memang aku tak usaha. Kalau usaha tak dapat, usaha tapi tak dapat juga. Bila tak dapat, kata aku redha, hakikatnya Allah telah tentukan rezeki aku banyak tu aja dan ini salah aku. Kalau usaha, apa? Tak dapat. Ini salah aku. Tak usaha. Lepas tu tak dapat. Redha dan kata salah aku. Sebab aku tak usaha. Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Usaha tak wajib. Yang itu yang payah. Cakap senang. Ada satu kisah untuk kita faham dan faham baik-baik dalam masalah ini. Kan? Maqam. Sebab dalam kitab kita maqam syariat. Kalau saya baca semata-mata dalam kitab kita, takut orang akan salah faham sebab ramai orang salah faham bila tak dibawakan martabat lain. Walaupun kita cuma cerita je martabat orang. Jadi kita salah faham, akhir sekali otak kita ni dah jadi otak apa tak tahulah. Tak usaha tak dapat, tak usaha dapat. Usaha baru Allah bagi. Macam Allah tu apa? Kuli dia ke apa?
Kena usaha Allah bagi. Aku dah usaha Allah bagi, hilang sifat kesempurnaan Allah. Bila cerita tentang zahir saja, sebab tu saya bawa juga. Okay. Satu kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ini kita dapat faham cantik sangat. Dua maqam yang berbeza. Dua-dua betul. Imam okey, sekejap sebelum tu. Ini dalam masalah dunia ya. Itu kena gantung kat situ. Ini dalam masalah dunia yang kita bincang-bincang tadi, usaha tu harus tadi. Boleh usaha, tak wajib usaha. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat, wajib usaha. Mesti kena usaha. Tak kira martabat mana pun. Kalaulah bab ibadah, sembahyang, tak payah sembahyang pun tak apa. Allah dah tentukan sejak azali lagi. Tak payah usaha sembahyang. Tak boleh. Dalam masalah ibadah, wajib usaha martabat mana sekalipun. Ini kita usaha dari segi keduniaan. Bukan dari segi suruhan Allah. Suruhan maksudnya Allah suruh ibadah, kewajipan. Bukan dari segi kewajipan. Sebab usaha hukumnya harus saja. Dalam masalah ibadah, wajib lah. Wajib apa? Wajib yang wajib lah. Yang sunat-sunat lah. Yang wajib itu solat fardu 5 waktu. Serah pada Allah. Allah telah tentukan sejak azali lagi. Tak boleh. Kena usaha untuk sembahyang 5 waktu sebab dia kefarduan. Tapi kalau cari rezeki apa semua, harus nak cari boleh. Tak nak cari boleh. Tapi sempurnakan kaedah tadi. Imam Malik dia kata usaha dan ikhtiar adalah harus. Macam yang kata dia lah, harus. Usaha ni harus saja. Nak usaha boleh, tak nak usaha boleh. Allah nak bagi, Allah tetap bagi sama ada. Allah nak bagi, Allah tetap bagi sama ada. Dan malah Allah telah tetapkan sejak azali lagi sama ada usaha ataupun tidak. Kata Imam Malik. Yang kita bahas tadi lah. Kata Imam Malik gitu. Dan tak perlu sebab pun. Sebab tu adat aja. Biasanya sebab je. Kerja, dapat gaji, dapat duit, dapat rezeki. Tu adat aja. Tak ada sebab pun boleh jadi. Kata Imam Malik. Dan tak perlu nak sandarkan kat sebab. Kalau ada sebab, ada. Tak ada, sudah. Sebab tu sekadar adat. Sunnatullah. Kata Imam Malik. Kerana Imam Malik, dia mentafsirkan hadis, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kata, nak tawakal pun usaha dulu. Sabar. Itu makam orang awam. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam kekenyangan. Masa dia keluar tu dia tak tahu pun. Dia keluar aja. Dia balik-balik kenyang. Imam Malik, dia ambil dekat mana? Tawakal, Allah bagi kenyang. Tawakal, Allah bagi. Tawakal. Sebab ianya telah ditentukan. Imam Malik faham gitu. Imam Syafi'i faham lain sikit. Imam Syafi'i kata, burung tu keluar daripada sangkarnya, keluar daripada sarangnya. Kan burung tadi kan Nabi kata burung yang pergi keluar dalam keadaan lapar, balik kenyang. Maknanya mana keluar kena tinggalkan sangkar. Maka Imam Syafi'i kata, keluar cari, usaha ikhtiar lah tu keluar, maka sebab tu Allah bagi kenyang. Kata Imam Malik, tidak. Imam Malik kata, tidak. Tidak begitu. Allah bagi seumpama burung yang keluar, lepas tu balik tu kenyang. Bukannya perlu keluar pun. Tapi Allah maksud pergi, keluar, lapar, balik kenyang, maksudnya senang aja. Maksudnya pergi, keluar, lepas tu balik kenyang. Dengan maksud tak perlu usaha. Maksudnya tak perlu usaha lebih-lebih. Tak perlu. Allah bagi kenyang. Sebab kalau Allah tak bagi, dia keluar, Allah tak bagi kenyang, tetap balik tak kenyang-kenyang. Dia faham kot tu. Imam Syafi'i faham, kena keluarkan tu, usahalah tu. Bila usaha, Allah bagi. Dia faham ke situ. Akhir sekali berpisahlah dua orang ni, tanpa ada satu penyelesaian. Biasalah, orang alim dengan orang alim, dia tak bergaduh, tak balah pun. Tapi berbeza pendapat. Sah. Agree to disagree. Setuju untuk tidak bersetuju. Habis. Pada satu hari, Imam Syafi'i
lalu kat satu kebun. Dia tengok waktu tu anggur sedang dipetik. Dia kata cantik ni, boleh minta kerja sini ni. Dia pun minta kerja. Ada kerja kosong? Ada, petik buah. Pagi. Sampai petang. Habis dah, kerja dah, maka dia dapat upah. Upah dia anggur tadilah. Banyaklah, kita ambil seplastik ke, setangkai ke anggur. Sedangkan Imam Syafi'i lalu banyak kali dah jalan tu. Dan tengok dia orang nak petik. Tak pergi tolong pun, tak pergi minta kerja pun. Lalu aja. Kali ni je minta kerja, usahalah tu. Dapat. Bila dia dapat anggur tu, rezeki Allah Ta'ala bagi ni, dapat anggur ni. Aku dah usaha tadi daripada pagi. Dia teringat kisah dia dengan Imam Malik baru-baru ni. Tak tahulah berapa lama sebelum tu. Dia berlari pergi jumpa Tok Guru dia, Imam Malik. Dia kata, ni, inilah bukti bahawasanya usaha, ini hasilnya. Macam mana burung keluar, usahalah keluar tu, cari. Balik dengan perut kenyang. Aku dah lalu banyak kali kat jalan tu. Aku tak pernah pun teringin nak kerja. Sebab tu aku tak dapat apa-apa. Sekarang ni, aku nak jumpa Tuan Guru, nak bagi tahu anggur ni, aku usaha, maka aku dapat. Seperti mana burung itu keluar usaha. Nah, Tok Guru. Tok Guru dia pun kata apa? Relax je jawab. Seharian panas hari ni. Aku berfikir, alangkah bagusnya, alangkah indahnya, alangkah sedapnya jika dapat makan buah anggur yang manis waktu panas-panas. Maka aku teruskan mengajar. Aku tak usaha pun untuk cari anggur. Tapi dalam hati aku, nak anggur, sedap makan panas-panas. Tiba-tiba petang-petang engkau bawa anggur dekat aku. Ini buktinya. Ini buktinya. Allah nak bagi, tak ada usaha pun Allah bagi. Buktinya apa? Dua-dua tergelar. Dua-dua betul, dua martabat yang berbeza. Dua martabat yang berbeza. Mengikut maqam masing-masing. Maqam Imam Malik, maqam Imam Syafi'i. Waktu itulah, kecil lagi waktu tu. Bila besar mungkin berubah maqamnya. Jadi Imam Malik dapat makan buah anggur, dia nak aja. Dia sebut-sebut dekat mulut dia, dia teringin dekat hati dia nak makan buah anggur, tapi dia tak usaha, tapi dapat juga. Imam Syafi'i lalu banyak kali tak dapat buah anggur. Sekali dia pergi usaha bekerja, dapat pula buah anggur. Dua-dua betul. Kat situ dia nak dua-dua betul. Tapi syariat zahirnya, orang awamnya, ni pendek kata, umat Islam bersungguh-sungguh berharapkan kemajuan di dalam dunia dan akhirat. Ini bagi orang awam, kenalah bersungguh-sungguh memajukan dalam masalah dunia dan lebih-lebih lagi memajukan dalam masalah akhirat. Maka hendaklah berjalan atas kaedah menjunjung perintah Tuhan. Kenalah junjung perintah Tuhan, iaitu usaha dan ikhtiar kena dengan martabat dia. Ya? Dan menjauhi segala tegahannya. Apa yang Allah tegah jangan buat. Kemudian baru bermohon dan berserah kepada Tuhan. Maqam Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pada waktu itu cerita tadi, maka sangat-sangat dilarang. Dilarang bagi orang awam. Lagi terlalu keji bagi orang awam di sisi agama Islam. Manusia hidup di dalam dunia ini semata-mata berserah, bermohon atas ketentuan takdir Tuhan saja dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Tengok tengok ayat ini. Sangat dilarang dan keji di sisi agama Islam. Manusia, kitalah hidup di dalam dunia. Kita hidup dalam dunia semata-mata berserah. Semata-mata berserah pada Allah, tak keji. Tak keji. Tak keji. Sebab itu maqam awliyaullah. Itu maqam orang yang mempunyai darjah di sisi Allah. Tak keji. Yang keji lepas ni, apa dia? Dia berserah
semata-mata kepada Allah. Berserah. Tak usahalah. Okey? Bermohon. Nah, ini yang keji. Bermohon atas ketentuan takdir sahaja. Ni yang keji. Berserah tak keji. Berserah tak keji. Bermohon atas ketentuan takdir sahaja. Apa maksud bermohon? Dia kata, ya Allah, aku nak makan. Ya Allah, laparlah. Ya Allah, ya Allah, bagilah aku nasi. Ya Allah. Nah, macam tu. Ya Allah, bagilah duit. Ya Allah, bagilah kenderaan. Ya Allah. Dia minta. Bermohon. Minta. Tapi dia tak usaha. Maknanya dia bila dia tak usaha, dia berserah, dia tak berusaha, maka makam orang yang ada darjah, makam tinggi. Sebab dia tak usaha, makam tinggi. Okey, makam tinggi dia tak bermohon. Makam orang yang tinggi, makam tinggi yang ada darjah, dia cuma lalu kehidupan dia, dia tak ada mohon apa-apa tentang dunia ni, tak ada. Minta kenderaan, tak ada minta. Apa yang Allah bagi dia ambil. Dan kalau tak dapat dia redha. Dia tak ada mohon. Dia mohon nak redha Allah saja. Dia mohon nak syurga saja. Ni cerita dunia Akhirat semua kena sembahyang. Itu tak kira bab ibadah tu, tak kira martabat mana pun. Jadi dia berserah, maknanya makam tinggi. Kemudian bermohon. Mana boleh mohon? Orang yang berserah dia tak mohon, dia cuma lalu kehidupan dia saja. Apa Allah bagi dia syukur, Allah tak bagi dia redha. Dan dia salahkan diri dia. Dan biasanya orang macam ni Allah bagi banyak. Dia ke situ pula. Allah bagi dia rezeki banyak, biasa orang macam ni. Tapi kena lalu dulu. Lalu apa? Lalukan sahaja berserah semuanya kepada Allah, tak usaha apa-apa. Ibadah buat sehabis baik. Ibadah kena usaha maksimum. Dunia berserah pada Allah dan tak minta apa-apa kat Allah. Tak minta. Minta redha aja, tak minta dunia kat Allah. Allah bagi ambil, syukur. Allah tak bagi, redha. Orang macam ni dapat lalu macam ni, Allah bagi banyak. Tapi bolehkah lalu? Bolehkah? Bolehkah? Tak boleh lalu kita lah makam kita. Tiba-tiba dia berserah semata-mata, maksud tak usaha. Tapi bermohon minta. Ini memanglah keji. Bermohon atas ketentuan takdir Tuhan saja. Maka dia mengharapkan takdir Allah itu baik bagi dia. Minta Allah. Minta. Tapi usaha tak? Takdir, harapkan takdir semata-mata. Usaha tak? Inilah. Habis tu orang yang berserah macam mana? Berserah dia tak mohon apa-apa. Dia menjalani kehidupan dia. Dia syukur dan redha. Perkara yang wajib, yang tu tak boleh. Mandatory. Benda wajib memang kena buat. Benda wajib memang kena buat. Tak boleh. Benda wajib tu apa? Sembahyang wajib. Redha. Tak boleh. Sembahyang wajib tak nak usaha. Tak boleh. Apa lagi kewajipan? Kewajipan tutup aurat. Redha aja tak nak tutup aurat. Tak boleh. Redha aja tak ada duit sampai tak boleh beli pakaian, sampai tak tutup aurat. Tak boleh. Benda wajib, no kompromi. Benda wajib tak boleh. Untuk dia ada kahwin, dia ada anak dan isteri, kewajipan dia nak bagi nafkah kepada anak dan isteri. Redha aja. Tak boleh. Tak boleh yang itu. Sebab kewajipan tu macam mana? Sebab kalau dia redha, kewajipan dia belum tentu redha. Orang yang wajib tu. Tapi kalau kata yang wajib tu pun redha juga, tak ada masalah. Dan biasanya orang yang berserah dan redha ini, berserah dan redha, berserah dan syukur, tanpa bermohon apa-apa selain pada redha Allah, biasa Allah bagi dia kaya. Biasanya. Cuma nak lalu tu yang bolehkan lalu. Apa? Haus pun ingat air, bukan ingat Allah. Minum hilang haus pun tak ingat Allah, ingat air juga. Sebut Alhamdulillah pun ingat air tu Allah. Air tu menghilangkan dahaga Allah. Ingat lagi. 3 kali ingat makhluk. Martabat. Tak salah, tak salah. Kita tahu yang menghilangkan dahaga Allah. Haus, ingat air. Minum air, lega, ingat air tu yang lega. Lepas habis, selesai dah hajat dia, ingat air lagi. Oh, lepas ni nak minum lagi. Allah tak nak. Maka martabat ni, ingat martabat ni adalah martabat orang awam. No problem. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Dan dengan tidak berusaha dan berikhtiar, tak boleh. Kenapa kena halau ni? Sampai duduk bawah jambatan. Sebab berserah pada Allah. Ya, tapi dia ada tanggungjawab dekat anak isteri untuk bagi perlindungan rumah. Maka berdosa kat situ berserah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Yang itu dia kena usaha yang itu. Dia kena buat sesuatu supaya isteri dia telah melaksanakan kewajipan dekat isteri dan anak. Dia kena buat. Sebab itu wajib. Ini cerita bukan yang wajib.
Macam nak ada macam nak duit, nak apa kan, semua kan tak wajib. Tak wajib. Nak makan kan tak wajib. Makan wajib ke? Tak wajib. Mana wajib makan pun? Tak wajib. Benda perkara yang tak wajib. Perkara yang wajib tak boleh buat apalah. Perkara yang wajib. Habis. Yang ke-11 ilmu. Tapi, walaupun yang ke-11 ilmu, tapi kita tak boleh berhenti kat situ. Tak boleh berhenti kat sini. Bab qudrah dan iradah, bab qada dan qadar, rukun iman yang ke-6, tak memadai setakat itu. Dia ada lagi perbahasan. Sebab qada dan qadar ni, dia bab yang agak pening sikit. Jadi kita tak boleh berhenti. Walaupun kitab kita dah habis, ke-11 ilmu, kita tak sambung akan datang. Akan datang kita masih lagi kena terangkan tentang usaha dan ikhtiar makhluk ni sampai faham sungguh-sungguh. Sebab benda ni rukun iman. Bila rukun iman, tak tolak yang ke-6, rukun iman ke-6, qada dan qadar, perkara baik dan perkara buruk semua daripada Allah. Tolak yang ini, tak sah iman kita. Jadi tak boleh sambung lagi bab ilmu Allah, tak boleh lagi. Kita akan bahas, tak ada dalam kitab lah. Ini cuma bahas, cakap aje lah, tak ada dalam kitab. Tapi berkaitan dengan iradah Allah. Macam mana dengan wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Macam mana dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Macam mana dengan afara'aitum ma tuhrathun. Ayat-ayat yang menandakan makhluk ni kena usaha. Kalau tak usaha macam mana? Sedangkan kita sebut tadi usaha dan ikhtiar tak bagi bekas dan usaha dan ikhtiar tak wajib. Macam mana ni? Jadi untuk tu bab qada dan qadar. Jadi tak boleh kita pindah lagi kepada ilmu. Kalau nak habis kitab cepat-cepat boleh dah pindah. Tapi kita nak kepahaman, kita bukan nak alih. Kalau di surah masjid saya dah alih dah kepada ilmu. Tapi dalam ni tak boleh. Kita akan bincang lagi macam mana dengan kehendak Allah, yang mana kehendak Allah tu, iradah kehendak Allah tu tak berlaziman, tak sama, tak selari dengan redha dia. Tak selari. Macam biasalah, kadang-kadang Allah kehendaki, Allah nak ianya terjadi. Dan ianya terjadilah bila Allah nak. Dan Allah suruh. Dan Allah redha. Kadang-kadang Allah tak kehendaki, maknanya ianya tak terjadi. Bila Allah tak nak, dia tak jadilah. Dan Allah tak suruh, dan Allah tak redha. Kadang-kadang Allah kehendaki, bila Allah nak ianya jadi. Tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Macam mana pula Allah jadikan ianya? Contoh Firaun. Allah yang jadikan Firaun tu kafir. Ke Firaun sendiri jadi kafir? Dari segi pegangan, Allah yang jadikan dia kafir. Dan Allah suruh dia jangan kafir. Allah suruh Firaun jangan kafir melalui Nabi Musa. Tapi Allah yang jadikan Firaun ni kafir. Allah, macam mana? Sebab tu bab ni pemahaman tu sangat penting. Jadi kita perlu bagi soalan untuk kita jawab. Bagi soalan, maksudnya kenapa begini? Kenapa kita soal diri kita, soal dan kita jawab berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan iradah, kehendak Allah. Yang berlaku semua kehendak Allah, dan yang Allah yang buruk pun kehendak Allah, yang baik pun kehendak Allah dari segi pegangan. Macam nak faham tu. Sebab ramai orang, dan ada masih lagi sampai sekarang, walaupun dah belajar banyak kali, tak boleh terima hakikat itu. Bahawasanya jadi benda buruk, perzinaan jadi. Hakikatnya Allah lah yang ke siapa? Ke siapa yang buat tu? Siapa yang kehendak? Allah yang kehendak. Tak boleh cakap dari segi adab, itu bab lain. Cuma dari segi pegangan, semua yang berlaku adalah kehendak Allah. Adalah kehendak Allah. Kerana kita nak kehendak yang sempurna, yang tidak sebab, tidak ada kerana, tidak bersebab, tidak untuk dan sebagainya. Dan padahal kita tengok ayat-ayat Quran, ada je kata tidak aku jadikan jin dan manusia untuk supaya mereka beribadah. Maka Allah buat kerja ada kerana. Macam-macam kita dah bahas berkaitan dengan kehendak Allah ni. Jadi sekali lagi akan datang minggu depan kita akan bahas tak ada dalam kitab lah maksudnya. Kita akan soalan-soalan yang berlega. Kalau ada soal pun boleh soalan nanti. Soalan-soalan yang berlega. Kalau Allah yang nak, Allah yang nak ianya jadi, tapi Allah yang larang dia, macam mana pula? Tu kan. Allah kata jangan buat, jangan berjudi, tapi yang berjudi tu Allah yang takdirkan. Dah lah tu tak boleh cakap pula Allah yang takdirkan. Kena cakap dia yang salah.
Hakikatnya, pegangannya Allah yang takdirkan. Macam mana tak kan? Kadang sampai sekarang ada orang tak boleh terima lagi. Sebab dipanggil akal dia akal logik. Logik Mu'tazilah. Akal tu logik Mu'tazilah. Ramai orang gitu. Ramai orang gitu. Tu takut akidah Mu'tazilah kat apa? Betul tak apa? Sebab dia ada dah lama dah diletak dalam kepala tu, jadi nak buang tak boleh. Kona kau mana pun dia akan tarik juga kepada akidah Mu'tazilah. Kata semua, yalah, memanglah Allah yang tentukan semua, tapi kena usaha nampak tarik lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah memanglah Allah yang tentukan semua, memanglah Allah yang bagi rezeki, tapi takkanlah tak usaha, nampak? Nampak? takkan. Kalau dia buat jahat, takkanlah Allah yang benar, yang Allah yang takkanlah Allah yang takdirkan. Allah dah arahkan supaya jangan buat jahat. Dia buat jahat, takkanlah. Mu'tazilah ayat tu. Ideologi Mu'tazilah. Nak buang apa? Ya hoi. Dia mesti ada. Ya, tak boleh nak terima semua daripada Allah. Tak boleh nak terima juga kesempurnaan iradah Allah. Tak boleh nak terima. Kesempurnaan kudrah dan iradah Allah. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Allah tu maha kehendak. Kehendak Allah tu kehendak yang sempurna. Allah nak sungguh-sungguh. Dan kehendak Allah tu, apa yang berlaku semua kehendak Allah. Boleh terima? Boleh? Apa yang berlaku? Boleh? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Boleh? Okey, dia berzina. Siapa kehendak siapa? Dia lah. Dia pula. Tadi kata semua kehendak Allah. Tak adalah. Kehendak Allah ialah yang baik. Yang tu yang buruk. Yang buruk kehendak dia lah. Buat setan lah. Kehendak setan. Masya Allah. Itu bukan Mu'tazilah lagi tu. Itu dah apa? Majusi punya pegangan tu. Yalah, kita tak boleh cakap itu. Tak boleh cakap tu bab adab. Kita bukan cerita bab adab. Kita cerita bab pegangan. Tak bolehlah cakap berzina tu sebab Allah. Memang tak boleh cakap. Kita nak cerita bab pegangan, bukan bab adab. Jadi dia jadi ada orang dah boleh terima dah. Dah mengaji banyak kali dah boleh terima. Ada orang tak boleh terima. Walaupun dia hangguk. Oh, okey. Semua daripada Allah. Semua apa yang berlaku walaupun sebesar zarah daripada Allah. Okey, semua Allah yang nak. Semua Allah yang nak. Allah yang nak jadikan. Semua Allah, kehendak Allah segala-galanya. Okey, pembunuhan berlaku. Kehendak siapa? Orang kafir bunuh orang Islam dekat Palestin. Kehendak siapa orang Palestin duk kalah, duk kena tindas? Mati habis budak-budak kecil semua. Oh, tu Israel jahat. Pula dah. Siapa yang buat? Israel lah. Setan yang menghasut mereka. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh. Tak boleh. Kehendak Allah tapi Allah tak redha. Ya. Dan kita akan bahas redha tu apa? Orang selalu sebut redha. Redha tu apa? Redha tu sukalah. Suka tu apa? Suka tu macam kita suka. Suka kita emosi. Suka Allah tu apa? Suka kita mula-mula biasa. Terkejut. Oh, sukanya. Kita suka gitu. Allah gitu ke? Allah redha. Allah tengok kita sembahyang, maka aku redha engkau kerana engkau sembahyang mengikut perintah. Mana sebelum tu Allah tak redha lah. Allah tak tahu, Allah biasa aja. Tiba-tiba, sembahyang, aku redha. Adakah maksud tu? Redha tu. Redha tu apa? Redha tu Allah apa? Suka. Kadang-kadang kita tahu sebut. Dan bila kita nak masuk ke hati, duk tolak hati ni, tolak. Redha tu apa? Redha tu. Maksud redha. Allah redha tu apa? Allah suka. Allah suka tu apa? Aku seronok. Allah seronok tu apa? Dia akan stuck. Dia kena mengaji juga. Dia akan stuck. Dan pemahaman Mu'tazilah yang sangat tebal dalam pemikiran nak kena buang. Lahan-lahan. Kenapa jadi pemahaman Mu'tazilah ni? Kerana banyak didendangkan, banyak dihidangkan kepada masyarakat ceramah tanpa ada pengajian akidah yang sebenar. Akidah, bukan akidah yang sebenar. Akidah. Tanpa ada pengajian akidah. Sebenar tu saya delete balik. Tanpa ada pengajian akidah. Yang ada ceramah. Buat Allah redha, tu ceramah. Maka akhir sekali tak tahu apa benda redha tu. Dia macam hantu. Tau. Hantu apa? Hantu takut. Tapi hantu tak pernah tengok pun takut. Macam tu. Redha. Allah redha. Apa? Entah. Perbuatan hamba yang selari dengan kehendak dan suruhan Allah. Itulah redha. Apa yang kita buat itu, okay,
itulah yang Allah suruh. Okay. Bila kita buat, apa yang kita buat, itulah yang Allah suruh buat. Maka kita buat, kan? Ya, yang kita buat tu selari sama dengan apa yang Allah suruh. Dan secara automatik bila kita buat, maka perbuatan itu telah terjadi. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Macam mana tu? Kena renung-renungkan dan selamat beramal. Nanti kita sambung akan datanglah yang tu bab tu. Bab tu akan datang. Nak buang fahaman Mu'tazilah dalam kepala. Esok insya-Allah kalau tak ada macam hari tu ada orang datang, Abang Singa datang hari tu, hari Khamis. Datang daripada jauh. Tidur dalam kemah lagi. Tidur dalam kemah dekat Batu Hitam tu. Takkanlah saya nak, hari ni ada Zoom kuliah Bahid. Tu batal tu, ada siap dia tunggu. Dia tidur siap tidur dalam kemah lagi. Datang keluarga 3 orang. Suami, isteri, anak. Takkanlah saya nak teruskan kuliah Zoom tu. Sebab tu asalnya memang ada poster naik. Bila poster naik, tiba-tiba batal pula. Jadi kalau esok tak ada orang jauh datang, jadilah kita. Sambunglah kita bab esok. Kalau ada orang datang ziarah, paksalah batal. Kan? Oh, dia singgah dengan Mak Kapal. Oh, tak tahu pula. Sebab dia nak pergi Kelantan katanya. Oh, dia singgahlah kot. Dia tidur dalam kemah tu Kapal. Mas nasib baik tak ribut. Kalau macam hari ni ribut, ni habis dia punya kemah. Wallahualam, tangguh dulu. Kamu akan datang InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Esok bab apa? Esok bab tamyiz, dah lupa dah. Bab hil lah, bab tamyiz apa tah? Bab lupa. Tapi tamyiz lah, bab tamyiz. Dengan tasbih kafarah dan salatu subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.